السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabawiyah, pengajaran dan pedoman. Dan malam ni insya-Allah kita akan masuk Al-Faslu Tsani ataupun bahagian yang kedua. Sebelum ni kita dah bahas pada bahagian yang pertama. Bahagian pertama kita sentuh tentang kehidupan baginda sebelum diutus sebagai Rasul. Maknanya bermula daripada Nabi lahir sampailah kepada Nabi SAW itu diangkat menjadi Rasul. Jadi itu perbahasan bahagian yang pertama. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung bahagian kedua, iaitu bahagian Fis-Sirati Munzul Bi'sati Hatta Al-Hijrata ila Al-Habasyah. Permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun permulaan Nabi itu diangkat, ditabalkan menjadi Rasul pada usia genap 40 tahun, sehinggalah kepada peristiwa hijrah para sahabat ke Habsyah. Jadi itu bahagian yang kedua yang diletakkan oleh penulis kitab ataupun risalah Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, iaitu Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala. Jadi untuk bahagian yang kedua ni, dia letakkan dalam risalah dia ni lebih kurang ada 12 poin. 12 poin penting berkaitan dengan kehidupan Nabi mula daripada angkat jadi Rasul sampailah kepada peristiwa hijrah para sahabat ke Habsyah. Jadi kita tengok apa poin pertama yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kita tengok sini apa yang dia sebut. Di dalam tempoh ini peristiwa-peristiwa sejarah berikut terbukti berlaku. Yang pertama, wahyu diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia genap 40 tahun. Jibril turun membawa wahyu kepada baginda. Ianya berlaku pada hari Isnin 17 Ramadan. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan kepada kita tentang cara penurunan wahyu dalam kitab sahihnya dengan sanad yang bersambung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fi an-nawm, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqi as-subh. Maksud dia, perkara pertama yang mula-mula berlaku kepada Rasulullah ialah sering bermimpi baik semasa sedang tidur. Baginda hanya bermimpi melihat ia datang seperti cahaya subuh, melihat satu cahaya datang pada waktu subuh.
Okay. Jadi poin yang pertama dia sebut pada kita tentang permulaan detik-detik Nabi SAW ni nak terima wahyu di atas gua, di atas bukit di Gua Hira. Jadi itu poin yang dia nak sebut. Okay. Sebelum daripada tu, kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah yang lain, Nabi SAW ni sebelum terima wahyu, ketika mana usia Nabi tu genap 40 tahun, bila mana Nabi tu berusia 37, 38 dan 39, pada waktu usia Nabi ketika tu, Nabi ni gemar naik ke Gua Hira, naik ke Jabal Nur, Bukit Nur tu yang ada Gua Hira. Nabi selalu naik 3 tahun sebelum terima wahyu. Dan Nabi selalu akan naik bila? Pada bulan Ramadan. Ramadan pada waktu tu belum lagi ada perintah puasa, cuma Nabi selalu naik. Sebab apa Nabi naik atas bukit tu, ataupun Nabi pergi ke gua tu? Allah Ta'ala campakkan dalam diri Nabi ni rasa tak selesa dengan ibadah yang dilakukan oleh musyrikin Mekah pada waktu tu. Mereka sembah berhala, mereka tawaf dalam keadaan yang tak betul, sa'i dalam keadaan yang tak kena, dan mereka dakwa itu ialah saki-baki daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan asal susu galur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka dakwa dengan dakwaan seperti itu, maka mereka lakukan ibadah. Mereka sangka benda tu ibadah. Mereka buat sembelihan pada berhala yang mengelilingi Kaabah pada waktu tu, khususnya kepada berhala-berhala yang besar. Seterusnya mereka melakukan upacara besar-besaran bila mana sampai saja musim ziarah ataupun musim haji lah, tapi haji jahiliyah pada bulan Zulhijjah. Datang orang daripada luar Makkah untuk melakukan ziarah ke kota suci itu, dan juga melakukan ibadah, dan juga melakukan bermacam-macam upacara kepada berhala yang ada di sekeliling Kaabah pada waktu tu. 3 tahun sebelum Nabi terima wahyu tu, Nabi rasa macam tak selesa sangat, ketak dada Nabi dengan perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Itu dari segi ibadah. Tambah pula Nabi pun tak selesa dari segi muamalat harian golongan musyrikin Mekah pada waktu tu, yang mana mereka ni, kalau mereka orang yang ada kedudukan, orang yang bertaraf pemimpin, mereka melakukan penindasan kepada golongan yang lemah, khususnya golongan hamba. Mereka cuba cari kat mana tempat yang kita boleh ambil kesempatan. Sebab itulah kalau kita tengok antara benda yang dilakukan oleh musyrikin Mekah bila mana sampai musim ziarah kepada orang-orang luar, yakni bukan orang Mekah, apa yang mereka akan buat? Mereka akan naikkan harga barangan keperluan di Mekah sebanyak 2 kali ganda. Dan mereka letakkan syarat yang pelik-pelik bagi orang yang bukan orang asal Mekah untuk ziarah ataupun masuk beribadah, iaitu mereka tak benarkan mereka pakai pakaian apa pun bila mana melakukan tawaf. Tawaf dalam keadaan telanjang. Kalau nak pakai, pakaian boleh pakai, tapi pakaian tu kena beli daripada orang Mekah, dan harganya sudah tentu harga yang sangat mahal. Tujuannya ialah untuk menindas orang yang datang daripada luar. Jadi benda-benda tu menyebabkan Nabi rasa sangat-sangat tak setuju. Tapi siapalah Nabi untuk melawan undang-undang pada waktu tu, melainkan Nabi menjauhkan diri daripada kumpulan tu ataupun upacara tu. Sehinggalah Nabi memilih untuk naik di atas Jabal Nur, dan Nabi bertahannuth, bersendiri di Gua Hira. Yang mana kalau tengok, itulah satu-satunya saki-baki ajaran Nabi Ibrahim yang bersih, yang tidak ada tokok tambah. Iaitu bila mana kita ni terlalu lama bercampur dengan orang, sekali-sekala kita kena menjauhkan diri. Dan kalau kita tengok amalan bersendiri itu bukan hanya Nabi yang buat, bahkan moyang Nabi yang awal pun ada yang buat benda tu. Antara moyang Nabi yang melakukannya ialah Thawr. Sebab tu kalau kita tengok di Mekah ni, dia ada satu bukit, nama dia Bukit Thawr, yang mana di situ adanya Gua Thawr, ataupun kita panggil dalam kebiasaan kita panggil Gua Thur, yang dekat dengan peristiwa hijrah, yang menghala ke arah Yaman.
Kan kalau kita tengok dalam kronologi hijrah Nabi ni, bila mana Nabi nak hijrah, Nabi rancang perancangan hijrah tu lebih kurang 3 tahun kata para ulama. Dan Nabi tak lalu nak pergi ke Madinah dengan laluan biasa. Nabi turun ke selatan, ke arah selatan, iaitu ke arah Yaman, dan Nabi bersembunyi dulu di Gua Thawr, ataupun yang betulnya ialah Thawr. Sebab tu gua tu nama macam tu, sebab Thawr tu selalu naik bertahanus. Okay. Jadi Nabi ni dia ikutlah perilaku nenek moyang dia orang, tak aktif sangat sembah berhala, bahkan tak pernah sembah berhala pun. Jadi dia orang pun naik menyendiri. Dan kalau kita tengok pada waktu tu, semua orang-orang yang masuk Islam awal ni, Allah Ta'ala jadikan mereka ni tak berapa nak minat sangat dengan sembah berhala. Sebab tu kau tengok Abu Bakar ni, dia tidak ada rekod pernah sembah berhala. Tidak ada rekod pernah sembah berhala. Anak Abu Bakar, Aisyah, sebelum kahwin dengan Nabi, bukan juga penyembah berhala. Termasuk juga Ali bin Abi Talib dan lain-lain lah. Sebab tu kalau kita tengok, tapi kita selalu dengar yang tak sembah berhala ni Ali bin Abi Talib saja. Sebab tu sebahagian orang bila mana dia sebut nama Ali bin Abi Talib, dia sebut karramallahu wajhah. Biasa sebut dengan panggilan tu. Sebab apa? Apa maksud karramallahu wajhah? Karramallahu wajhah tu maksudnya semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Ada beberapa pendapat mengatakan sebab apa dia digelar dengan gelaran tu. Yang pertama yang kita selalu dengar, tak pernah sembah berhala. Tak pernah sembah berhala, lalu dipanggil dengan karramallahu wajhah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang macam tak logik sikit. Sebab apa Ali digelar dengan karramallahu wajhah, sahabat lain tidak digelar dengan karramallahu wajhah? Sebab tak pernah tengok kemaluan. Yang ni tidak ada riwayat yang menyokong dakwaan tu. Tak pernah tengok kemaluan, maka digelar dengan karramallahu wajhah. Dan benda tu kalau kita tengok, kurang logik lah sebagai manusia kalau dia tak tengok kemaluan ni. Kalau kita tengok, kalau kita fikirlah, boleh jadi ada orang yang jarang tengok, dia kena beza jarang tengok dengan tak tengok. Macam mana seseorang tu dia nak mengamalkan sunnah Nabi, yang mana Nabi sebut khamsatun minal fitrah, 5 daripada fitrah Nabi kata. Yang pertama Nabi kata khatan, yang kedua Nabi kata kerak kuku, potong kuku, yang ketiga cabut bulu ketiak, dan yang keempat Nabi sebut bersihkan bulu ari-ari. Dan ada lagi satu sunnah yang kelima, mandi pada hari Jumaat. Maknanya itu sunnah-sunnah yang dilakukan. Bila mana seseorang tu dia nak bersihkan bulu ari-ari dia, macam mana kalau dia tak tengok kemaluan? Dan kita kena tahu zaman tu bukan ada pisau jilet macam zaman kita. Dia tak guna pisau cukur yang zaman kita yang ada safety, yang ada lembut atas tu. Dia guna pisau biasa. Maknanya mungkin berlaku kecederaan tu mungkin lah. Jadi itu dakwaan yang kurang tepat lah. Dan kalau tengok yang ada hujah sikit lah, bila mana disebut karramallahu wajhah ni, ialah ketika mana berlaku perlantikan khalifah selepas daripada dibunuhnya Khalifah Uthman bin Affan, maka Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah. Dan keadaan pada waktu tu dia kucar-kacir sebab orang sibuk nak cari siapa pembunuh Uthman. Tapi pada waktu tu orang Islam perlukan pemimpin. Jadi berlakulah perlantikan Ali bin Abi Talib. Dan perlantikan Ali bin Abi Talib ni tak semua pihak yang setuju. Ada sebahagian setuju, ada sebahagian yang tak setuju. Dan yang tak setuju tu disebut sebagai kumpulan Khawarij. Kumpulan Khawarij. Kumpulan Khawarij yang juga tak bersetuju dengan Uthman bin Affan dulu. Dan lepas pada tu bila mana angkat Ali bin Abi Talib pun tak setuju lagi. Memang Khawarij tu dia punya sikap dia suka melawan pemerintah pada waktu tu. Jadi kumpulan Khawarij ni bila mana naik dibai'ah saja Ali bin Abi Talib sebagai khalifah, dia orang pun sebut Ali bin Abi Talib sawwadallahu wajhah. Ali bin Abi Talib semoga Allah Ta'ala gelapkan mukanya. Tu Khawarij gelarkan pada Ali bin Abi Talib, tak puas hati sebab angkat jadi khalifah. Jadi golongan yang pro Ali, dia balas balik gelaran tu dengan dia sebut karramallahu wajhah, semoga Allah Ta'ala muliakan wajah
Ali bin Abi Talib. Tapi kita nak kena bahas juga sini, antara karramallahu wajhah dengan radhiyallahu anhu, mana lebih afdal? Para ulama sebut radhiyallahu anhu lebih afdal, sebab kalimah itulah yang Allah Ta'ala guna untuk muliakan sahabat Muhajirin dan Ansar, yang kita boleh tengok dalil dia dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala sebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ayat tu sebut. Nak sebut pada kita apa? Allah Ta'ala kata orang-orang yang awal daripada kalangan Muhajirin dan Ansar, dan mereka yang mengikuti jejak Muhajirin dan Ansar itu radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu Allah Ta'ala redha padanya dan mereka redha pada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk sahabat Nabi, para ulama sepakat mengatakan kalimah yang paling terbaik ialah taradi, iaitu kalimah radhiyallahu anhu. Kalau ramai radhiyallahu anhum, kalau perempuan radhiyallahu anha. Salah ke nak sebut karamallahu wajhah? Tak salah pun. Cuma ada yang lebih tepat. Ada orang dia sebut radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Tak apa nak sebut dua-dua. Cuma nak sebut pada kita, nak tahu fakta bagi tepat dulu. Sebab selalu orang duk sebut dipanggil Ali dengan karamallahu wajhah tu sebab tak pernah sembah berhala, tak pernah tengok kemaluan. Itu dakwaan tu tak tepat. Sebab yang tak sembah berhala pun ramai, yang sekali dengan Ali. Abu Bakar juga tak sembah berhala. Kenapa tidak digelar dengan karamallahu wajhah? Aisyah pun tak sembah berhala. Abdul Rahman bin Auf antara yang tak sembah berhala. Maknanya ramailah sahabat-sahabat yang tak sembah berhala. Jadi mereka-mereka yang awal ni, yang masuk Islam ni, majoritinya ialah orang yang tidak berminat dengan sembahan berhala tu, tak berminat. Okay. Jadi Nabi ni pada waktu 3 tahun tu, Nabi sangat-sangat sempit. Sebab pada waktu tu Abu Talib dah makin tua, dan yang akan bakal dilantik jadi pemimpin Mekah, orang duk ura-ura bercakap Abu Jahal. Jadi Abu Jahal sebelum dia dilantik, dia cuba nak tunjukkan dia tu ada peranan dan cuba nak buat pembaharuan kepada kepimpinan Mekah, ataupun kita sebut Darun Nadwah. Okay. Jadi dia rancakkan sikit ekonomi orang Mekah, tapi dengan cara tak betul. Macam kita sebut tadi lah. Iaitu dia letakkan syarat tawaf dalam keadaan telanjang, kalau nak pakai baju kena beli, baju tu mahal. Sebab tu orang kafir dia panggil Abu Jahal Abu Al-Hakam. Yang panggil Abu Jahal ni Abu Jahal ialah orang Islam, orang Islam yang ikut Nabi, dan kita hari ni lah. Okay. Ada pun orang kafir pada waktu tu, orang-orang yang sekepala dengan Abu Jahal ni, dan Abu Jahal ni nama dia Umar, nama betul dia. Okay. Orang panggil dia Abu Al-Hakam, yang bermaksud ayah kebijaksanaan. Itu orang-orang yang setuju dengan dia panggil macam tu. Orang Islam panggil Abu Jahal, ayah yang bodoh, tak cerdik. Nampak cerdik tapi tak cerdik. Jadi itu keadaan yang berlaku 3 tahun sebelum Nabi terima wahyu. Wahyu pertama iaitu Iqra. Okay. Jadi dalam buku kita ni, dalam risalah ni, dia sebut bila mana nak terima wahyu tu, kata Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis tu, dia kata detik-detik sebelum terima wahyu tu, Nabi selalu mendapat mimpi yang baik dalam tidur. Dan mimpi yang Nabi tengok dalam tidur tu ialah satu cahaya yang datang pada waktu subuh. Okay. Kemudian hadis tu dia sebut lagi, kemudian ditimbulkan kepada baginda rasa cinta untuk berkhalwah ataupun bersendirian. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian dicintakan pada Nabi ni rasa nak menyendiri. Makin dekat dengan nak terima wahyu tu, makin lagi suka Nabi ni duduk seorang diri. Wa kana yakhlu bi gharin Hira yatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layaliya zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Maksud dia baginda berkhalwah di gua Hira, baginda beribadah di dalamnya untuk beberapa malam sebelum pulang menemui keluarganya bagi mengambil bekalan, dan seterusnya berkhalwah lagi. Jadi Nabi ni dia suka naik atas gua Hira. Siang dia bekerja, malam dia duduk dalam gua Hira tu. Maknanya hampir tiap-tiap malam, tapi bukanlah tiap-tiap malam, maknanya seakan-akan sebulan tu Nabi akan pergi penuh
kalau bulan Ramadan. Nabi suka. Nabi buat apa? Nabi duduk dan Nabi berfikir, betul tak apa yang dilakukan oleh orang Mekah? Itu cara ibadah zaman tu. Tidak ada solat lagi. Tidak ada ibadah-ibadah yang lebih, orang kata apa, lebih teliti ataupun lebih ada upacara dia yang betul, tak ada. Okay. Cuba naik dan bersendiri atas tu. Kemudian kata Aisyah, dia kata wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira faja'ahu al-malak faqala lahu iqra faqala ma ana biqari'in qala fa'akhadhani faghatani hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari'in فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Hadis tu maksud dia apa? Bila mana Nabi ni dia suka duduk di Gua Hira tu, jadi Nabi ni selalu bawa bekal makanan. Dan ada hari-hari bila mana tahun yang memang Nabi nak terima wahyu tu, Nabi duduk siang dan malam situ. Sebelum tu Nabi duduk malam je, tahun-tahun sebelum tu. Tapi tahun yang nak terima wahyu tu Nabi duduk siang dan malam. Sebab tu para ulama sebut peristiwa tu berlaku 17 Ramadan. Maknanya 2 minggu pertama daripada bulan Ramadan tu Nabi duduk betul-betul dalam Gua Hira tu siang dan malamnya, sehingga dibuat bekal khusus oleh Khadijah untuk Nabi tu naik bersendiri. Dan kalau kita tengok dalam hadis tu ataupun dalam suasana tu, Khadijah radhiyallahu anha pada waktu tu dia tak larang Nabi naik. Dia tak larang Nabi naik. Sebab apa? Sebab Khadijah pun sendiri ada galak juga bila mana dia tengok amalan masyarakat Arab jahiliah pada waktu tu. Dia sendiri pun tak setuju. Walaupun dia mari daripada keluarga yang ada pengaruh dan keluarga yang ada kedudukan, tapi dia tu sendiri rasa tak setuju. Sebab tu dia tahu apa yang suami dia cuba cari, iaitu cari jawapan kepada amal ibadah yang telah dilakukan di kota suci ni, adakah betul. Sehinggalah kata Aisyah radhiyallahu anha, sehinggalah bila mana takdir Tuhan datangnya kebenaran pada Nabi, maka kata Aisyah, datanglah malaikat pada satu malam, iaitu malam 17 Ramadan tu lah. Sebahagian riwayat kata datang malaikat, iaitu Jibril alaihi salam, datang dalam bentuk asal dia. Datang dalam bentuk asal. Dan sebahagian riwayat kata ada datang dalam bentuk bentuk maknanya menyerupai lelaki. Tapi dalam riwayat Bukhari tak sebut menyerupai apa, faja'ahul malak, dia sebut umum, telah datang malaikat. Okay. Datang jumpa Nabi yang duduk dalam Gua Hira tu, malaikat suruh buat apa, Jibril suruh buat apa. Jibril kata iqra, bacalah. Sebahagian riwayat lain, riwayat Imam Malik, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, riwayat Imam Malik dalam Muwatta, dia kata Jibril bawa satu bekah. Dalam bekah tu ada lembaran-lembaran yang tertulis. Jibril hulurkan pada Nabi untuk Nabi baca. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu, ma ana biqari'in, aku tak pandai baca. Bila mana Nabi sebut macam tu, maka Jibril pun peluk Nabi, faghattani hatta balagha minni al-jahd. Maka Jibril alaihi salam pun dia peluk aku sehinggalah aku tu rasa lemah, rasa ketak dada. Para ulama bincang apa sebab Jibril ni dia peluk Nabi sampai Nabi tu jadi lemah, jadi sesak, semput Nabi sampai 3 kali. Tujuan ni para ulama sebut ataupun hikmah dia, untuk Nabi sedar peristiwa itu ialah peristiwa realiti, bukan Nabi mimpi, bukan Nabi mengelamun, bukan. Sebab kalau Nabi rasa sakit, maknanya benda tu betul-betul berlaku. Sebab tu kau tengok orang bila mana dia rasa dia nak pastikan, dia mamai, dia nak pastikan dia mimpi ke tak mimpi, dia tampar muka sakit. Maknanya tak mimpi tu. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua para ulama sebut hikmah dipeluknya Nabi SAW tu,
nak tunjukkan Quran tu sifatnya berat. Sebab ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan berikan pada kamu kata-kata yang sangat berat. Sebab tu kau tengok dalam sebahagian riwayat menunjukkan bila mana Nabi ni terima wahyu, Aisyah radhiyallahu anha kata bila mana Nabi ni terima wahyu, cara Nabi terima wahyu tu berbeza-beza. Ada waktu cara Nabi terima wahyu ialah Nabi seorang dengar silsilatil jaras, bunyi loceng yang sangat kuat, macam nak beri satu perintah pada Nabi supaya Nabi fokus. Dan kata Aisyah, yang tu yang paling berat. Dan kalau Nabi pada waktu tu duduk di tempat yang musim sejuk, kita boleh tengok Nabi tu berpeluh sampai basah pakaian dengan sebab berat. Dan ada seorang sahabat yang tengok secara live wahyu turun pada Nabi. Bila mana dia tengok Nabi tu diam tiba-tiba dan muka Nabi ni penuh dengan peluh, kebetulan peha Nabi tu tindih atas peha dia. Wahyu turun, tindih atas peha dia. Dia kata keadaan yaksiru fakhiri, hampir-hampir peha aku nak patah. Aku rasa berat sangat peha Nabi pada waktu tu. Para ulama sebut itu antara hikmah. Sebab tu Quran ni dia satu benda yang tersangat berat. Berat pada bacaannya. Sebab tu kau tengok baca Quran dia tak sama dengan baca buku bahasa Arab. Baca hadis pun tak sama. Bukan kata baca buku bahasa Arab, baca hadis tak sama. Baca hadis kita tidak dituntut untuk memelihara tajwid, tak perlu. Jumpa huruf-huruf yang kita kena dengung kalau kita belajar tajwid, kalau kita baca hadis tak perlu. Yang baca dengan dengung walaupun bukan ayat Quran ni siapa tahu tak? Piramli je kalau dia menyanyi. Bulan dia ada dan juga bintang, itu yang ada dengung. Tak wajib pun ada dengung. Okey. Dan orang Melayu kita ni dia ada satu perangai, bila mana baca bahasa Arab dia nak mesti dengung. Mesti ikut tajwid. Sebab tu tengok ada orang yang sangat obses bila mana dia dengar orang baca bacaan, baca doa istiftah, baca tahiyat, tak ada dengung dia rasa gelisah tu. Dengar orang azan Muhammadar Rasulullah tak cukup dengung, gelisah. Padahal itu semua tak perlu dengung. Tidak diwajibkan dengung situ. Situ tidak ditaklifkan bacaan secara bertajwid situ. Yang taklif kena baca tajwid ni Quran saja. Sebab perintah Quran memang jelas. Warattalnahu tartila. Dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala sebut. Warattil Qur'ana tartila. Dalam surah Al-Muzammil pun Allah sebut. Tartil itu maksudnya pelihara bacaan yang betul, sebutan yang betul. Bacaan Quran tu pun dah berat. Sebab tu kau tengok ada orang dia habiskan masa yang agak lama untuk belajar tajwid. Sebab nak sebut huruf dengan tepat. Dan kita pun tahu, kita orang ajam yang bukan Arab ni, kita tak dapat sempurna sebut semua huruf-huruf Arab dengan baik. Antara yang paling susah nak sebut bagi orang Melayu kita ni lah huruf ghain dan juga huruf dad. Paling susah. Dan kita boleh kata tak semualah tepat 100%. Kalau tepat pun paling tinggi 80%. Sebab memang lidah kita tidak boleh buat macam tu. Dan bangsa lain lagi teruk. Kalau tengok orang Turki, Atrak, orang Turki ni dia tak boleh sebut huruf kaf. Kalau dia sebut huruf kaf, dia akan bunyi huruf ca. Akbar jadi akbar. Benda tu pernah berlaku zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia ada tulis dalam fatwa dia soalan daripada Atrak, soalan daripada orang Turki. Orang Turki tanya dia, apakah hukum solat kami yang tak boleh sebut huruf kaf dengan baik? Sebab surah Fatihah ni dia ada banyak juga huruf kaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf kaf. Bila mana dia orang baca, dia orang kena baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam mana hukum solat dia orang? Sebab itu rukun solat. Memang kita tahu bacaan Fatihah ni kalau tak cukup ayat tak sah solat dia. Ataupun kita baca baris tukar. An'amtu, an'amta jadi an'amtu. Tak sah salat kita. Okay. Jadi bagi orang yang macam ni macam mana? Ibn Taymiyah jawab, perlulah orang-orang Atrak ni berusaha sedaya mungkin untuk perbetulkan sebutan huruf kaf.
takat yang dia mampu. Takat yang dia mampu. Maknanya dia selalu belajar. Dan Allah Ta'ala tidaklah zalim sehingga tak terima salat kerana tak boleh sebut huruf kaf semata-mata. Cuma nak beritahu pada kita, belajarlah untuk sebut dengan betul. Allah Ta'ala akan mudahkan jalan untuk kita sebut dengan betul. Tapi tidaklah perlu terlalu syadid bagi sebahagian orang. Kan kau tengok ada sebahagian orang, bahkan dulu ada satu video viral, ada seorang ustaz tegur bacaan doa istiftah tak cukup dengung. Istiftah tak perlu baca dengan tajwid. Doa iftitah, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi, yang situ tak perlu baca dengan tajwid pun. Cuma nak beritahu pada kita, Quran tu berat. Dahlah Quran tu berat, nak amal isi dalam lagi berat pada baca. Sebab tu ayat Quran jelas sebut inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi Jibril dia peluk Nabi tu simbolik kepada beratnya Quran. Simbolik kepada beratnya nak sampaikan Quran ni pada semua orang. Sebab tu kita akan tengok stage untuk kita beramal dengan Quran ni semua ada gangguan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dia ada satu ayat dalam surah Furqan. Dan telah berkata Rasul, wahai kaumku, bagaimanakah keadaan umatku kalau umatku ni berpaling daripada Quran. Para ulama sebut al-hajru minal Quran ni banyak peringkat. Al-hajru ni maksudnya berpaling pada Quran. Dia ada 4 peringkat. Yang pertama, golongan yang berpaling pada Quran ni, dia berpaling daripada baca Quran. Baca pun malah. Yang macam ni paling teruk. Baca pun malah, maknanya kulit Quran pun tak nak tengok. Ini memang termasuk daripada kumpulan yang berpaling pada Quran. Yang kedua, ada satu kumpulan lagi, yang kedua, martabat kedua ni, baca pandai, faham tak faham. Yang mana mungkin kita yang bukan Arab ni mungkin duduk pada stage tu. Baca Quran tapi tak faham apa makna. Baca sedap taranum 7 nahwan tu kurdi pun ada, boleh baca lah, masuk tanding confirm menang. Tapi tanya makna tak tahu. Itu stage kedua. Stage ketiga, baca pandai betul, faham dah makna, tapi tak faham, tak boleh nak amal, hukum tu tak boleh amal. Baca pandai, faham makna, tapi sampai kat beramal payah nak beramal. Itu stage yang ketiga. Dan stage yang keempat, baca pandai, faham dah makna, hukum dah amal, tadabbur pula tidak ada. Tadabbur ni apa benda? Tadabbur ni kita baca Quran, kita reflect ayat tu pada diri kita, kita tembak ayat tu pada diri kita. Yang jadi masalah hari ni, ada sebahagian orang baca boleh, faham tu faham, amal pun amal, tapi dia ada satu masalah, dia tengok orang tak kena, dia tembak orang guna ayat Quran, walaupun diri dia pun ada kekurangan banyak. Bahkan Quran tu kemuncak dia ialah tadabbur. Sebab tu Allah Ta'ala sebut afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka itu merenungi Quran, am ala qulubin akhfaluha, ataupun mereka tu hati yang telah dikunci rapat. Nak sebut pada kita, selangkah kita dekat dengan Quran, syaitan tak duduk diam. Maknanya ada orang dia ringan nak pergi kelas mengaji Quran, baca tajwid, tapi kelas nak faham isi Quran tak berapa nak pergi. Ada orang dia faham kat tafsir, tapi nak ajak bincang macam mana nak ikut Quran, tak berapa nak ikut. Stage serangan tu cukup banyak. Sebab tu Jibril dia peluk Nabi nak tunjuk kepada beratnya Quran tu sendiri, sifatnya berat. Kemudian apa lagi kata hadis tu, bila mana masuk kali yang ketiga, fa akhadhani fa ghattani tsalitsah, maka dia telah ambil aku dan dia telah peluk aku kali yang ketiga, summa arsalani, kemudian dia lepaskan aku, faqala, lalu kata Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah, iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan kamu akan memuliakan, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajar manusia apa yang dia tidak ketahui. Wahyu pertama ni dia sangat besar, dia punya kesan dia kepada kita orang Islam. Allah Ta'ala perintah yang pertama sekali pada Nabi dan juga pada kita sebagai umat Nabi ni, Iqra. Iqra ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita akan terjemah bacalah.
Baca apa? Baca sesuatu yang tertulis di kertas pun baca. Baca gerak-geri manusia pun baca. Baca pergerakan alam pun baca. Sebab tu perkataan Iqra' ni dia luas. Dia beza dengan utlu. Utlu masuk baca. Sebab tu kita tengok majlis tilawah Al-Quran. Tilawah tu main pada tala yatlu, baca. Yang tu mungkin baca saja, tak perhati sangat. Baca, orang bagi kertas kita baca. Macam kita baca surat khabar. Okay. Tapi bila mana sebut perkataan Iqra', baca, teliti dan buat interpretasi terhadap apa yang kita baca. Dan cuba cari manfaat pada apa yang kita baca. Jadi perintah Iqra' tu cukup sah. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu kunci kejayaan manusia tu untuk dia tak gelong dekat dengan Tuhan, tak lari darjah dia, ialah dengan dia kena baca. Untuk dia baik dengan semua orang pun dia kena baca. Baca tu maksudnya dengar, baca semua sekali. Ayat tu mengandungi perintah untuk baik dengan Tuhan dan juga baik dengan makhluk. Dua-dua ada sekali dalam tu. Kemudian kata Aisyah, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu fadakhala ala Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw' faqala li Khadijati wa akhbaraha al-khabar laqad khashita ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallahi la yukhzika Allahu abada innahu latasilu ar-rahim وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى. Hadis tu dia sebut bila mana Nabi ni terima wahyu 5 ayat tu, Nabi dia jadi orang kata apa, terkejut, payah nak terima. Satu benda yang macam-macam berkecamuklah kepala Nabi. Mula-mula tengok Jibril, tak pernah tengok sebelum ni Jibril. Tiba-tiba tengok Jibril. Lepas tu Jibril peluk dia. 2 kali kejutan. Kejutan yang ketiga terima wahyu, sehingga menyebabkan Nabi turun dengan pantas daripada Gua Hira turun ke bawah. Siapa-siapa yang pernah pergi buat umrah boleh tengok Jabal Nur, Bukit Nur ni yang ada Gua Hira. Dia tak ada kelebihan apa-apa pun naik bukit tu, tapi sekadar nak memuaskan hati, nak tengok tempat Nabi terima wahyu pertama, maka benda tu tak ada masalah. Tapi kalau naik sebab nak pergi salat sunat, semata-mata nak pergi salat sunat, saya rasa tak perlu. Salat sunat di Masjidil Haram lagi baik pada salat sunat di Gua Hira tu. Cuma naik sebab tak tahu, orang kata apa, alang-alang sampai. Kita pun bukan mudah nak sampai situ, bukan sikit duit nak kena ada untuk sampai situ. Jadi naik. Tapi yang kita tengok hari ni, dia ada something lah bila mana orang naik atas tu. Ada orang yang berebut nak solat. Tempat tu tak berapa luas sangat. Saya sendiri pernah naik lah bukit tu, Jabal Nur tu. Kalau kita naik bukit tu tak tinggi. Dia kalau saya tak silap 1 km ataupun kurang lagi, 800 meter lebih kurang. Yang lagi tinggi ialah Bukit Thawr, lagi tinggi. Dia 2 kali Jabal Nur ataupun Gua Hira. Perjalanan naik sejam. Saya pernah naik zaman-zaman kita belajar dulu pergi buat umrah. Zaman tu tengah gagah lagi, umur belasan lagi kita naik tak buat apa, just nak tengok. Naik atas sana tengok. Ramailah jemaah daripada macam-macam negara. Ada daripada Asia Tenggara, ada daripada Turki, ada daripada India, Pakistan. Berebut. Ada yang tunggu turn nak salat situ. Jadi kita orang ni taklah nak salat situ, just nak tengok. Bila mana kita duduk di puncak bukit Jabal Nur tu, bila mana kita duduk di Gua Hira, dia direct. Kalau hari ni kalau kita naik, kita akan nampak direct, kita akan nampak Masjidil Haram tu, kita akan nampak. Kalau waktu malam kita akan nampak cahaya putih Masjidil Haram, lampu dia tu kita akan nampak. Maknanya jelas. Duduk atas tu direct. Kalau zaman Nabi Masjidil Haram ni tak ada bangunan tinggi lagi yang mengelilingi Kaabah tu. Direct boleh nampak Kaabah, direct, tanpa ada penghalang apa-apa. Dia jadi ibadah zaman tu. Tengok Kaabah ni pun jadi ibadah. Zaman kita pun ibadah. Cuma naik di tempat yang jauh, lepas tu tengok Kaabah, rumah Tuhan, dia menimbulkan perasaan bagi Nabi tu puas, rasa puas.
rasa tenang dan rasa puas. Tapi hari ni kita nak naik jadi kelang kabut lah sikit sebab ramai orang. Tapi sekarang ni tak ada lah, musim Covid ni tak ada. Dan kalau kita tengok bukit tu dia agak curam. Dia agak curam lah. Tapi sekarang ni dah ada tangga dan dia ada beberapa perhentian untuk kita sampai atas tu. Dia ada tangga. Okay. Kalau zaman Nabi tak ada tangga. Tangga tu dibuat oleh orang-orang Pakistan yang duduk situ. Dia tak dibuat oleh kerajaan Saudi. Orang Pakistan dia saja rajin dia dibuat. Dia cari semi, dia kucar semi situ, dia buat. Lepas tu mana-mana orang naik minta derma. Siapa-siapa yang pernah naik tahu. Tengok muka Malaysia boleh 10 riyal, 20 riyal. Nak dia buat rajin tu bancuh semi apa semua tu. Okay. Sebenarnya dia tidak diusahakan pun oleh kerajaan Saudi tu sendiri. Okay. Cuma pondok-pondok tu mungkinlah ada usaha daripada kerajaan. Cuma dia letaklah signboard itu, ini gua ni, tempat tu. Okay. Saya nak beritahu Nabi turun tu laju. Sebab apa? Nabi takut. Macam kita lah, kalau kita takut, kita yang tak pernah lari laju, kita boleh lari laju. Kita takut nak lepaskan diri, lubang kecil, tubuh kita besar, tapi dengan sebab takut kena kejar dengan orang, teluhlah lubang tu. Maknanya boleh keluar juga. Perasaan takut. Dan Nabi pun tak tahu, tiba-tiba sampai rumah. Sampai Nabi di rumah isterinya iaitu Khadijah, Nabi pun kata zammiluni, selimutkan aku. Selimutkan aku. Sebab Nabi rasa seram sejuk, istilah kita. Panas pun ada, sejuk pun ada badan Nabi, macam orang nak demam. Pada waktu tu Nabi duk fikir apa? Dalam hadis tu sebut laqad khasyitu ala nafsi. Nabi kata laqad khasyitu ala nafsi. Aku ni takutlah pada diri aku. Takut apa? Takut disampuk. Itu yang ada dalam kepala Nabi. Okay. Kita beri laluan azan tu.
Kita sambung lagi hadis tu. Nabi SAW sebut bila mana terima wahyu 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, turun Nabi daripada bukit tu balik ke rumah isteri dia iaitu Khadijah. Nabi kata zammiluni zammiluni, selimutkan aku. Lalu Nabi pun sebut laqad khashitu ala nafsi, aku bimbangkan diriku. Sebab Nabi rasa macam takut-takut terkena benda-benda yang tak elok. Dengan sebab Nabi ni tak ikut sangat amalan-amalan masyarakat jahiliah. First Nabi jumpa Jibril, kedua kena peluk di Jibril, ketiga dapat beberapa kalimah. Khadijah ni dia tenangkan Nabi. Sebab Khadijah ni dia ada satu mindset yang okey. Sebab tu kalau kita tengok kata-kata Khadijah kata apa pada Nabi? Kalla wallah la yukhzikallahu abada. Tidak mungkin. Kalla wallah maksudnya tak mungkin. Tak mungkin apa? Tak mungkin kena sampuk lah. Tak mungkin kena sumpah, tak mungkin kena benda-benda pelik. La yukhzikallahu abada. Allah Ta'ala tak akan hina kamu. Okey. Saya nak sebut sini. Khadijah pada waktu ni belum Islam ni. Islam yang dibawa oleh Nabi ni pun belum start dakwahnya lagi. Tapi tengok kata-kata Khadijah, kalla wallah la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah Ta'ala tak akan hinakan kamu. Okay. Ni saya nak sebut akidah musyrikin Mekah ataupun akidah orang-orang yang belum Nabi datang. Tentang Allah Ta'ala dia orang jelas. Sebab tu kalimah Allah tu tidak pelik. Ayah Nabi pun nama Abdullah. Dia orang semua terima yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang menyebabkan kemarau, sakit, mati ni semua Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Cuma yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab jahiliyah musyrikin Mekah pada waktu tu, Allah Taala ni dia ada naib ataupun dia ada pembantu-pembantu dia. Dan bila mana kita ada masalah ataupun ada hajat, kita nak minta direct dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu maha suci, kita ni pula maha kotor. Banyak sangat benda kita buat tak betul. Jadi kena minta bantuan benda-benda yang sama suci dengan Tuhan untuk bawa hajat kita pergi pada Tuhan. Apa dia? Batu, kayu, pokok, apa-apa semua ni lah. Sebab apa? Batu, kayu, pokok, semua binatang ni dia tak kena dosa pahala. Jadi kena buat perantaraan antara kita dengan Allah Ta'ala. Itulah masalah akidah musyrikin Mekah pada waktu tu, adanya al-wasitatu bainahu wa baina rabbih. Orang tengah, perantara yang nak buang tu benda tu. Sebab tu kau tengok dalam lafaz syahadah la ilaha, bila mana sebut perkataan ilah, orang Arab semua faham ilah ni ialah tempat untuk kita merayu, merintih, beritahu masalah. Itu dipanggil ilahun ma'luh, tempat yang aku pergi rintihkan masalah aku. Okay, jadi itu dia punya, kata apa, dia punya misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia orang tu kalau ada apa-apa, dia orang akan bersumpah dengan nama Allah. Khadijah kata la yukhzikallahu abada, Allah Ta'ala tak akan hina kamu wahai Muhammad. Masa tu tak panggil lagi Rasulullah. Innaka latasilur rahim, kamu ni ialah orang yang menyambung silaturahim. Lepas tu wa tahmilul kal, kamu ni suka memberi kepada golongan yang tidak ada harta, pemurah lah maksudnya. Wa taksibul ma'dum, dan kamu ni suka memuliakan tetamu dan menolong mereka yang ternafi haknya. Khadijah ni dia sebut kebaikan Nabi. Sebab tu Khadijah dia boleh biarkan Nabi naik ke Gua Hira walaupun tak balik. Walaupun hakikatnya orang perempuan ni kalau tak balik tanpa sebab, dia memang tak boleh duduk diam, memang dia akan timbulkan persoalan. Maknanya sebab apa tak balik? Kerja apa? Nabi cuma naik dan Nabi tak buat apa-apa kerja. Sebab tu kau tengok bila mana Nabi turun, dia tak marah Nabi. Sebab Nabi tu sendiri jelas apa yang Nabi buat. Tidak ada benda yang menyebabkan Khadijah tu rasa curiga pada Nabi. Apa yang Nabi buat tu jelas. Okay.
Jadi kalau kita tengok Khadijah dia tak marah. Dia taklah kata bila mana Nabi turun, itulah naik sangat, tinggal aku duduk bawah ni, padang dah kena kaca dia tu pun. Kalau orang Terengganu kata naik sangat, pandai sangat, pergi naik lagi atas tu. Maknanya bahasa mudahnya. Tapi bila mana Nabi turun tu, Nabi kata aku rasa takut. Dia tak kata apa, bahkan dia sebut pula kebaikan-kebaikan Nabi. Dan akhirnya apa yang terjadi lepas pada tu, hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sehinggalah Khadijah bawa Nabi pergi berjumpa dengan sepupu dia yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah ni adalah salah seorang ahli kitab yang mengikuti ajaran ortodok. Ortodok ni ajaran asli, saki-baki daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam yang masih ada pada waktu tu. Dan bila mana Nabi SAW dibawa berjumpa dengan Waraqah yang beragama Nasrani ni, dalam riwayat tersebut, wa kana amiran wa kana imra'an tanassar. Waraqah ni seorang lelaki yang Kristian fil jahiliyah, wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dia tu boleh tulis dan boleh baca bahasa Ibrani. Fayaktubu minal injili bil Ibraniyah ma syaa Allahu an yaktub. Dan dia pernah tulis Injil dengan bahasa Ibrani setakat mana yang Allah Ta'ala izinkan dia tulis. Wa kana syaikhan kabiran qad ami. Dan dia pada waktu tu orang yang sangat tua dan telah pun buta. Faqalat lahu Khadijah, maka telah berkata kepadanya Khadijah. Khadijah kata pada Waraqah, ya bna ammi, wahai anak pak saudaraku, yakni sepupu aku, isma' min ibni akhik, tolong dengar daripada suami aku ni apa dia. Faqala lahu Waraqah, ya bna akhi, madza tara. Maka Waraqah kata, wahai anak saudaraku ataupun wahai sepupuku, apa yang telah kamu lihat? Nabi pun cerita, mudah cerita ataupun ringkasnya. Jawab Waraqah, faqala lahu Waraqah, hadzan namus, itulah namus. Namus tu dalam bahasa Ibrani nama lain bagi Jibril. Sahibul wahyi wa huwa Jibril alladhi nazala ala Musa, yang membawa wahyu, yang mana dia pernah bawa wahyu pada Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jaz'a, kata Waraqah bin Naufal, dia kata alangkah baiknya kalau aku ni masih lagi muda. Dia sebut terus pada Nabi, syabban qawiyan laitani akuna hayyan idh yukhrija qaumak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amukhrijiyahum? Qala na'am, lam ya'ti rajulin qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya, wa in yudrikani yawmak ansaraka nasran mu'zira. Ini kata-kata Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata apa? Kalaulah aku masih muda, aku akan tolong kamu ketika mana kamu dihalau oleh kaum kamu daripada negeri ini. Nabi dengar kata-kata dia, Nabi pun tanya, amukhrijiyahum? Orang-orang Mekah ni akan halau aku keluar ke? Jawab Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata, tidak ada orang yang dapat macam kamu dapat ni, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaum dia. Sebab tu daripada kata-kata Waraqah ni jelas sebut pada kita, orang yang bawa kebenaran sampai bila-bila pun dia akan bertemu dengan orang yang tak suka pada apa yang dia buat. Pasti dia bertemu, sama ada ramai ataupun sikit, sama ada kuat ataupun lemah, dia akan bertemu. Jadi bila mana orang tu dia dah start berani nak bercakap kebenaran, dia kena bersedia untuk berhadapan, bertentang dengan golongan yang tak setuju apa yang dia sebut. Sebab tu kalau kita kata orang yang nak bawa kebenaran ni dia tenang, tidak ada geloranya, maka kita tak kata dia bawa kebenaran. Sebab sifat orang bawa kebenaran, dia akan ada waktu kemuncak dia, waktu orang tak boleh terima. Sebab boleh jadi apa yang dia bawa itu ialah kebenaran, dan kebatilan tu berlaku daripada kumpulan yang dia duduk tu, maknanya kaum dia ke, keluarga dia ke, maka akan berlakulah konflik pada waktu tu. Hadis yang jelas sebut pada kita, orang yang bawa kebenaran akan mengalami ujian, iaitu akan ada orang yang akan menentang. Jadi nak sebut pada kita, kalau kita nak bawa kebenaran dan kita mengidamkan kita bawa kebenaran tak ada orang marah, maka kita stoplah bermimpi benda tu. Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i bila mana dia dituduh Syiah, ketika mana dia duduk di Mesir, dia dituduh Syiah, tuduhan yang sangat-sangat tak berasas pada Imam Syafi'i.
Orang beritahu pada dia, orang, wahai imam, orang gelar kamu dengan gelaran sekian-sekian. Dia pun sebut ridhan nas ghayatun la tudrik. Mencari redha manusia ni satu matlamat yang tak akan kita capai sampai bila-bila pun. Kalau kita hidup atas dunia ni, nak suruh orang suka kita daripada kita muda sampai kita tua, tak ada orang marah kita sepatah pun, tak payah hidup. Tidak akan ada hidup dengan cara tu. Ada saja benda kita buat, tambah-tambah kita ada kedudukan, kita ketua jabatan ke, kita pengarah ke, kita ketua sekian-sekian ke, pengurusi masjid ke, kita nak buat sesuatu yang kadang-kadang benda tu betul, tak semua orang boleh setuju. Sama ada orang nak lawan depan-depan ataupun orang kutuk belakang. Cuma nak beritahunya benda tu pasti berlaku. Kita tak boleh idamkan orang setuju selama-lamanya. Okay. Jadi itulah benda besar yang kita boleh tengok permulaan wahyu yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita akan sambung pada kali yang akan datang perbahasan kita untuk poin yang kedua pula, apa yang Nabi buat selepas daripada terima wahyu tu. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.